اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 5. Muka surat 5, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 5, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka bermula hadnya, had ilmu tauhid, yakni ta'rif ilmu tauhid itu, iaitu ta'rif ilmu tauhid, ilmu yang dibahas padanya, yang dibicara padanya, pada ilmu daripada isbatkan aqaid yang dibangsakan kepada agama, yang diambil daripada dalilnya, yang diyakinkan. Dan kata setengah ulama tauhid mengisbatkan zat itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu, dan tiada hampa daripada segala sifat. Maka bermula hadnya, yakni ta'rif ilmu tauhid itu. Ta'rif ilmu tauhid ini mabadi yang 10 hak yang pertama. Jadi terdahulu pengarang mendatangkan mabadi ilmu hak 10. Pengarang kitab Aqidatun Najin, Syekh apa nama? Kadang-kadang lupa. Apa nama? Syekh Zainul Abidin bin Muhammad. Syekh Zainul Abidin bin Muhammad mendatangkan muqaddimah ilmu, pendahuluan ilmu yang dikenali dengan mabadi asyarah. Mabadi ni, mabadi jamak daripada mufradnya mabda'in, permulaan ataupun muka jalan. Jadi ada permulaan ilmu hak 10. Kalau kita kata apa? Latar belakang, boleh. Jadi sekarang ni satu-satu ilmu tu dia ada mabadi dia. Ilmu tu ta'rifnya apa, ilmu tu hantaran bicaranya apa, ilmu tu ambil daripada mana, apa faedah ilmu, apa kelebihan ilmu, apa nama ilmu, apa hukum belajar ilmu. Dia ada 10 yang terdahulu. Takrifnya apa, bahasanya apa, hasilnya faedah mengajinya apa, kelebihannya apa, nama dia, istimdad tempat ambilan dia. Ni dia panggil mabadi hak 10, yang mana bagi orang yang nak belajar apa-apa ilmu sekalipun, sebelum daripada nak memulai belajar ilmu atas jalan yang sempurna, dia hendaklah mengetahui 10 mabadi ni.
Ataupun sebahagian tak apa dah. Sebahagiannya contoh nama ilmu, ta'rif ilmu, faedah mengaji ilmu. Ilmu tu mana tempat ambilan dia? Quran hadis ke ataupun rekaan ulama. Kemudian apa faedah dia, apa hukum dia belajar ilmu tu. Ni kalau tak ada ni kadang-kadang orang panggil apa? Tak tahu orang panggil, tak tahu jawab pakar. Tak tahu jawab pakar. Asal ke kira tak ada telinga gitu je. Tak sempurna belajar gitu. Kita kena tahu ilmu tu ilmu apa. Jadi hak kitab ni cerita ilmu tauhid lah. Ta'rif ilmu tauhid apa semua. Lepas tu selingan kita pergi pula ilmu fiqhnya apa ta'rif. Ilmu tasawufnya apa ta'rif. Gitu je lah. Tu selingan dia. Ni nak datangkan hak mabadi ilmu, hak 10, hak ilmu tauhid kita ni. Jadi dia nak hurah cara satu-satu ni. Maka bermula hadnya, yakni ta'rif ilmu tauhid. Nama di bawah, nama tu kemudian. Namanya ilmu tauhid dan ilmu kalam. Dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahawasanya bagi ilmu ini 8 nama. 8 namanya. Di antara nama hak masyhurnya ilmu tauhid, kemudian ilmu kalam. Tapi kitanya masyhur dengan ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Ilmu kalam ni kita jarang-jarang sebut. Jadi nama tu di bawah. Nama ilmunya apa? Ilmu tauhid. Ta'rif ilmu tauhid ni apa? Ta'rif ilmu tauhid ni apa? Iaitu ilmu yang dibahaskan padanya. Ilmu yang dibahaskan padanya. Ilmu yang dibicarakan padanya pada ilmu. Daripada isbatkan aqaid. Daripada menyabitkan akan pegangan. Yang dibangsakan kepada agama. Pegangan yang dibangsakan kepada agama. Nak letak, nak isbatkan pegangan yang dibangsakan kepada agama. Kemudian pegangan yang dibangsakan kepada agama ni yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Dalil yang hak yakiniyah, dalil yang yakin. Adapun kalau pekoh contohnya, hak dalilnya tu kadang-kadang dalil yang boleh ihtimal lagi. Boleh ihtimal kok tu, boleh ihtimal kok ni. Dalil hak yakin tak boleh ihtimal dah. Sebab tu pekoh ni kadang-kadang dalil yang sama, Quran hadis juga. Tapi kenapa pandangan yang berbeza? Dalil Quran. Sebab dalil tu boleh ihtimal lagi. Apa maksud dalil tu? Apa pengertian ayat tu? Apa pengertian hadis tu? Hak dalil Quran yakinlah ayat Quran ni qat'i. Yakin putus ayat ni. Tapi pengertian dia tu boleh ihtimal lagi. Boleh ihtimal mana ni, boleh ihtimal mana ni. Hak tu pekoh. Adapun dalil dalam bab ilmu aqaid ni dalil yang yakin dah. Tak ada ihtimal sebalik, tak ada dah. Dalil kekuasaan Allah tak ada. Kuasa Allah ni mungkin ihtimal Tuhan. Tak ada dah. Hak dalil hak ilmu tauhid. Dalil yang diyakini. Dalil yang tidak ihtimal lawan dah panggil. Tak ada dah kemungkinan sebalik, tak ada. Ini hak ilmu tauhid. Ini mengisbatkan pegangan yang dibangsa kepada agama, yang diambilkan pegangan ni daripada dalil yang diyakinkan. Dalil yang yakin. Tadilah pekoh ayat Quran tu ayat yang qat'i. Tapi makna ayat tu kadang-kadang boleh ihtimal. Ihtimal mana kok ni, ihtimal mana kok ni. Tu keluar pandangan yang berbeza. Adapun dalam bab pegangan, hak usul pegangan, asas pegangan satu saja. Hak forok cabang-cabang pegangan tu ada sedikitlah perbezaan. Jadi hak asas pegangan tak ada. Sebab apa? Dalil yang
tak ihtimal kok lain dah maksud ayat tu. Ada. Kalau pekoh dalil yang mana terkadang dalil tu dalil yang boleh ihtimal lagi kok. Mungkin maksud ayat ni seumpama ni, mungkin maksud ayat ni seumpama ni. Ni contohlah contoh. Kalau dalam bab pekoh, contoh dalil ayat Quran. Ayat yang qat'i, yang putus, yang diyakini ayat tu. Tapi makna dia fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka hendaklah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Ni. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'id itu ayat Quran, qat'i, lafaz ayat tu. Tapi maknanya boleh pergi pada dua ihtimal. Sebab sa'idan ni satu dari segi bahasa Arab maknanya turabun lahu ghubar, tanah yang ada debu. Sa'idan juga ni dari segi bahasa Arab maknanya martafa'a alal ardi, benda yang ada atas muka bumi. Benda yang ada atas muka bumi. Jadi sa'idan ni boleh pergi pada makna debu. Hak mazhab Syafi'i kita pakai. Boleh pergi pada makna benda yang ada atas muka bumi. Hak dipakai dalam mazhab Maliki. Ini contoh. Boleh ihtimal, boleh pergi belaka tu. Sebab Quran kata sa'id. Boleh pergi belaka tu mana hak mana ni? Ayat tu, hak menjadi dalil tu, ayat tu memang qat'i putus, yakin. Tapi makna ayat, makna ayat. Boleh pergi ihtimal debu, boleh ihtimal kepada benda yang ada atas muka bumi. Mana? Tepuk dinding pun boleh, tepuk meja pun boleh. Debu, tak ada debu ni, tepuk je mana-mana pun. Mana? Ni, mana apa? Dalil tu ayat Quran, tapi maksud ayat tu. Adapun dalil dalam bab pegangan ni, dalil yang diyakinkan, yang tak ihtimal lawan, tak ihtimal sebalik dah. Itu pada satu pandangan mentakrifkan ilmu tauhid. Dan kata setengah ulama tauhid, takrif ilmu tauhid ni mengisbatkan, menyabitkan zat itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai bagi segala zat yang baharu. Dia kita takrif kata ilmu tauhid ni. Dan tiada hampa daripada segala sifat. Jadi zat Allah ni tiada hampa daripada segala sifat. Bukan zat Allah tidak ada sifat. Zat Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dia kita arif tauhid tu, ilmu tauhid tu seumpama tu. Ilmu tauhid ni ilmu nak menyabitkan zat yang tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu. Zat yang baharu ni zat kita lah. Zat Allah tidak menyerupai zat yang baharu. Dan zat Allah ni zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ni ilmu tauhid dipanggil. Ilmu tauhid, ilmu yang mengisbatkan zat yang tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu. Tapi takrif ilmu tauhid hak mula-mula tu. Ilmu yang dibahaskan padanya, yang dibicarakan padanya daripada isbatkan aqaid yang dibangsakan kepada agama. Isbatkan aqaid yang dibangsakan kepada agama. Itu takrif ilmu tauhid. Kalau takrif ilmu tasawuf pula, dalam kitab Penawar Bagi Hati, takrif ilmu tasawufnya pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan pengetahuan akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Ni ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan pengetahuan. Mana satu ilmu yang diketahui dengan dia, dengan satu ilmu ni akan segala kelakuan hati. Mana kalau tak ada ilmu ni, kita tak tahulah kelakuan hati ni. Hati kita berbolak-balik ni, sekali begitu, sekali begini. Kalau tak ada ilmu ni, tak ada lah pengetahuan ni. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu yang mana
diketahui dengan dia itu akan segala kelakuan hati. Ya. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, tawaduk dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar. Ini tasawuf, ni takrif tasawuf. Ini tasawuf dipanggil tasawuf syariah ataupun dipanggil tasawuf muamalah. Ini fardu ain kepada kita ni. Ilmu tasawufnya takrifnya apa? Ilmu tasawuf ni satu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan kelakuan hati. Itu ilmu tasawuf. Mana kelakuan yang dipuji, itu ilmu. Contohnya ikhlas, itu kelakuan dipuji. Taubah, itu kelakuan yang dipuji. Amalnya macam mana? Semalah tu. Semah kelakuan dipuji itu ke dalam hati kita. Itu amal dia. Ini cerita ilmu ni. Cerita ilmu. Itu takrif ilmu tasawuf. Sekarang ni ada orang bawa pula tasawuf ni nak zauk di hati. Nak zauk di hati. Itu tasawuf. Ini takrif tasawuf ni. Tu dia tukar bimbo antara tasawuf pembicaraan hak syariat dengan tasawuf hak hakikat, tasawuf mukasyafah. Itu bukan fardu ain. Ni kadang-kadang nak, bukan kata kita orang mengaji, orang yang boleh cakap sepatutnya boleh mengajar pun, kalau tak ada mabadi ilmu ni tak kenal ilmu tasawuf tu apa. Apa dia ilmu tasawuf? Cuba datangkan takrif ilmu tasawuf. Takrif ilmu tasawufnya ilmu yang diketahui dengan dia akan kelakuan hati. Hak Arabnya ilmu tasawuf ni ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha az-zamimatu wal hamidatu. Ilmu yang diketahui dengan dia akan hal-hal hati dan sifat-sifat hati yang dicela dan sifat hati yang dipuji. Itu takrif ilmu tasawuf. Tiba-tiba ilmu tasawuf ni apa ni? Ilmu hak zauk di hati. Ilmu hak zauk di hati. Itu tasawuf. Tasawuf mana tu? Ni kalau kita biasa sekarang ni kan, orang dia terbuka, boleh nak dengar hak mana dak tinggi orang mengajar tu di mana duduk pun boleh dengar kitanya. Lepas tu masalah kitanya, masalah orang hak nak dengar ni, orang tu siapa, pengajiannya di mana, asal usulnya di mana, tak tahulah. Jadi bukan hadis majlis ilmu, dia cuma hak alam maya tu. Alam maya tak panggil? Hak alam maya tu. Lepas tu ilmu tu macam mana? Siapa orang tu? Tak tahu. Maka kalau didatangkan ilmu yang tak sebenar pun, okey, gitulah hak dia akan terimanya. Sebenar ke tak sebenar, gitulah. Ada orang tu rakaman ilmu tasawuf, ilmu nak zauk. Itu tasawuf mukasyafah. Ini tasawuf awliya, ini cerita bab maqam. Itu cerita bab kesempurnaan agama. Kita nak cerita hak tasawuf fardu ain. Apa takrif ilmu tasawuf? Takrif ilmu tasawuf pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Si hak datang ke datang hati kita tu sama ada kelakuan yang baik yang dipuji pada syarak ataupun kelakuan yang jahat yang dikeji pada syarak. Itu takrif ilmu tauhid. Bukan zauk, bukan. Ada zauk. Bukan zauk apa ni? Kelak malang tau. Tu zauk jugalah tu. Zauk pesen dia lah. Hak kelak malang tu lah. Zauk tau. Apa asal perkataan tu? Perkataan apa? Bahasa putih. Dia je Z-O-U-K. Tak, bukan gitu ejaan dia. Z-O-U-K. Lepas tu bahasa dia. Bahasa putih. Mana? Tak ada orang pandai putih sini. Bahasa dia. Tengok Arab ni. Hak zauk ni lah. Zauk hak asyik ya jugalah, memang asyik lah tu. Asyik orang syaitan. Asyik lah dianya. Gimana? Zauk.
Jadi mungkin jugalah, wallahu alam lah tu. Bahasa orang putih ke, dia ambil bahasa Arab ke. Di zauk ni, hak dalam ilmu tasawuf haqiqah, sebab kita tasawuf ada dua. Satu dia panggil tasawuf syariat, hak fardu ain. Ni takrif dia ni. Pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ataupun dikenali dengan tasawuf muamalah. Kita kalau pekoh muamalah ni jual beli, sewa menyewa, kan kita pekoh ada pekoh ibadah. Semayang, puasa, zakat, haji dipanggil pekoh ibadah. Kemudian ada pekoh muamalah. Pekoh munakahat, pekoh janayat. Ada 4 bahagian pekoh kan. Jadi muamalah tu macam jual beli, sewa menyewa. Tu muamalah. Atau mana ni? Kira bicara tu muamalah. Dalam kehidupan zahir kita. Hak ni tasawuf muamalah ni. Hak kira bicara, hak sifat, hak hati ni. Tu tasawuf muamalah. Hak tu hak fardu ain ni. Dia panggil tasawuf syariat. Satu lagi dia panggil tasawuf haqiqah. Ataupun dikenal dengan tasawuf mukasyafah. Tasawuf ahlil kashfi. Siapa ahli kashfi ni? Orang maqam awliya. Ni hak zauk di batin. Hak kecak di batin. Tu tasawuf hak bukan fardu ain. Hak dan kita hikam, dan kita adur nafi, dan kita al-manhalus sofi, tanwilul qulu, banyak sitat tu. Tu dia panggil tasawuf haqiqah. Tu hak bukan fardu ain. Hak fardu ain, hak tasawuf, takrifnya pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ni permulaan ilmu. Dalam kitab Panawagati tajuknya pendahuluan, muqaddimah ilmu. Dalam kitab Panawagati didatangkan mabadinya 6 je. 6. Hak dalam kitab kita ni 10 asal. 6. Satu takrif ilmu, yang kedua faedah ilmu, yang ketiga maudhu' hantaran ilmu, yang keempat hukum belajar ilmu, yang kelima tempat ambilan ilmu, yang keenam nama ilmu. Dalam kitab Penawar bagi hati. Dalam kitab Faridatul Faraid dia ada juga datang mabadi ilmu. Yang kitab Faridatul Faraid dia datang berapa sini? Didatangkan takrif ilmu, bab bicara bahasan ilmu serta dengan faedah ilmu. Dia ayat 3 je. Bermula ilmu tauhid itu ibarah daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsa kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya, yang diyakinkan. Tu hak dalam kitab Faridatul Faraid lebih kurang sama dengan hak takrif dalam kitab Aqidatun Najing ni. Tu takrif ilmu. Kemudian satu lagi takrif ilmu fiqh. Takrif ilmu fiqhnya ilmu dengan hukum hakam syariat. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Ilmu syariat yang dibangsakan kepada amalan. Hak zahir inilah. Adapun ilmu tauhid, ilmu i'tiqadiyah. Ilmu tauhid ini ilmu yang dibangsakan kepada amalan. Hak semayang, hak puasa, tu takrif ilmu hak fiqh. Ilmu fiqh ni kita kata ilmu berkaitan dengan hukum hakam hak amalan zahir kita ni. Jadi ilmu tauhid ilmu membicarakan berkaitan akidah. Takrif lebih kurang. Ilmu tasawuf takrifnya apa? Ilmu yang diketahui dengan dia akan sifat-sifat hati. Terkekah dia gitulah. Takrif ilmu tauhid, ilmu yang dibicarakan berkaitan dengan akidah yang dibangsa pada agama, yang diambil daripada dalil yang diyakini. Dan ilmu tasawuf, ilmu takrif dianya ilmu yang diketahui dengan dia akan sifat-sifat hati. Itu takrif dia. Ilmu fiqh, ilmu hak berkaitan dengan amalan-amalan syariat az-zahir. Hak semayang, puasa. Itu takrif ilmu. Jadi takrif ilmu ni ulama yang buat. Dia asalnya nama ilmu ni tidak ada.
Tak ada kata masa Nabi ilmu tauhid suku, ilmu fiqh suku, ilmu tasawuf suku, tidak ada. Ulama kemudian yang memecahkan kepada 3 ilmu. Ambil sempurna daripada bahagian agamanya, ada 3 juga. Islam, iman, ihsan. Jadi ulama pecahkan untuk memudahkan kita nak belajar. Pada masa Nabi, dia tidak ada kata hari ni pegangan saja, esok mengaji bab semayang puasa saja, lusa mengaji bab hati. Tak ada. Masa Nabi ni hukum agama diturunkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka hukum agama ni bercampurlah. Kemudian ulama ni nak membahagikan, biarlah. Jadi kita orang kemudian ni mudah nak mengaji. Ni dalam kitab ni dia bicara bab ilmu akidah, ilmu bicara bab pegangan, ilmu bab bicara amalan syariat hak zahir ni ambil dalam kitab fiqh. Ilmu bicara bab kelakuan hati, sifat-sifat hati ambil dalam kitab tasawuf. Jadi ulama memecah, mengasingkan untuk memudahkan kita belajar. Sebab kalau tidak payah kita. Maknanya di satu kelas tauhid pun ada, fiqh sekali, tasawuf pun sekali, jadi tak ada nak fokus. Nak fokus hak mana? Kita nak fokus hak mana ni? Jadi kalau main duk capur gitu, takutnya ada hak tauhid hak tinggal, hak fardu ainnya. Ada hak fiqh hak tinggal, hak fardu ainnya. Sebab apa? Sebab jepuk-jepuk ambil gitu. Jadi nak tupu molek, biarlah. Hak ni ilmu khusus bab akidah. Ini ilmu khusus dalam bab amalan zahir sembahyang puasa. Ini ilmu khusus untuk dalam bab bicara hati. Senang. Supaya kita boleh ngaji tu fokus pada satu-satu pembicaraan. Itu tujuan ulama pisahkan. Bukan ulama pisahkan untuk kita ambil ikut suka-suka kita. Saya hak ni saya berahi. Hak ni saya tak berahi. Ni semula-semula ni. Ni semula. Semula apa? Nak semula bab ilmu apa? Nak semula bab ilmu bicara sifat hati. Nak semula macam mana? Lepas tu, nak biarkan hati kita dalam keadaan bersifat dengan sifat yang diharamkan. Sifat yang keji. Derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh semula. Kena belajar hak tu. Tak boleh nak ambil sebahagian-sebahagian. Jadi kita ni jadi salah. Ulama pecahkan ilmu untuk memudahkan kita susun pembelajaran kita. Tiba-tiba ulama pecahkan ilmu bukan untuk memudahkan kita susun pembelajaran kita. Kita susun pembelajaran ikut kita berahi. Tak kena lagi tu. Sebab kita maklum kan, kita diperintah masuk agama secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama secara keseluruhan. Hak Nabi bawa kena ambil belaka. Hak pegangan Nabi bawa, hak semayabang Nabi bawa, hak bak hati pun Nabi bawa. Hak kena ambil belaka lah. Lepas tu, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Ayat tu kata, hendaklah masuk agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Hak mana jejak langkah syaitan? Hak tidak ikut hak perintah tu lah. Hak perintahnya masuk agama secara keseluruhan. Tiba-tiba ambil mengikut suka dia. Hak bahagian hak dia suka. Maka itulah jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan. Walaupun antara 3 ilmu tu satu kita ambil, jejak langkah syaitan. 2 kita ambil, satu je tak cara, jejak langkah syaitan. Bila jejak langkah syaitan ni, balasannya neraka. Walaupun rupa agama sekalipun. Kita biasa ayat ni kita baca semua. Tapi kita kadang-kadang pergi ambil pada satu-satu perkara je. Kita nak cerita diri kita ni. Kemudian kita ada tanggungjawab pula perintah agama dalam keluarga. Kena tunaikan hak tu. Kemudian kita ada pula tanggungjawab hak hubungan kita sesama manusia. Kita tunaikan hak tu. Tapi sebelum tu hak diri kita ni dulu ni.
adakah kita masuk agama secara keseluruhan? Kadang-kadang kita nak memperjuangkan supaya agama tertegak secara keseluruhan. Hak negara, negeri, supaya agama tertegak secara keseluruhan. Alhamdulillah, bagus. Itu perjuangan agama kita. Kemudian, agama keseluruhan dalam diri kita macam mana pula? Agama keseluruhan dalam diri kita sendiri. Tapi kita berjuang supaya agama tertegak dalam negara, itu satu kewajipan. Kita menunaikan kewajipan tersebut. Tapi macam dalam diri kita pula. Dan diri kita macam mana? Adakah kita terima agama, beragama secara keseluruhan ataupun tidak? Tak lepas itu nanya kita. Kalaulah kita, untuk diri kita, kita ini terima masuk agama secara keseluruhan. Tapi keluarga kita tak cara, tak lepas agak kita. Untuk ummah, untuk negara kita tak cara, tak lepas juga kita. Tapi hak mula-mula nak ceritanya dalam diri dulu. Di masa yang sama kita ada keluarga, kita kena kita kena masuk agama dan keluarga secara keseluruhan. Keluarga pula. Mana kena semualah. Cuma kadang-kadang tak ada jelah. Agama keseluruhan hanya hak atas saja. Hak kita macam mana? Hak agama secara keseluruhan jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebab kita ni, macam contohlah, kita untuk keluarga, nak terhasil kita bawa agama secara keseluruhan dalam keluarga kita, diri kita tu kena molek dulu. Faham tak? Kita mak ayah kena faham agama secara keseluruhan. Keseluruhan ni bukan keseluruhan agama tu, luah agama ni. Sekurang-kurangnya keseluruhan hak asas fardu ain. Itu sekurang-kurangnya. Maka barulah kita boleh bawa agama secara keseluruhan kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita duduk dengan agama secara keseluruhan, barulah kita boleh bawa kepada hak luar pula, negeri dan negara. Tetapi bukan bererti kalaulah diri kita tak selesai dalam persoalan agama, kita tidak ada tanggungjawab pada keluarga. Ada. Kita ada tanggungjawab pada keluarga. Walaupun diri kita pun tak sempurna. Yang mana kadang-kadang kita cukar cemaking ilmu agama. Tapi keluarga kita, anak-anak kita, kita atau ngaji agama belaka. Biar faham agama secara keseluruhan, biar anak kita beramal agama secara keseluruhan. Tapi mak ayah mengaji pun tidak ada seumpama tu. Lepas lagi yang tanggungjawab dia tu, tapi giar diri tak lepas. Kalau ibu bapa ni pula dia belajar agama dia je. Dia je belajar. Bak pegangan dia belajar, bak pekoh dia belajar, bak tafsir dia belajar. Anak tak duli pun sekejap ilmu dunia je. Biar pandai dunia je. Tak lepas pula situ. Ni payah ni. Nak jadi biar betul-betul kita ni udkhulu fi silmi kafah secara keseluruhan. Cerita mudah je. Kalau cerita ni orang lain je, tak ada kafah. Kita je kafahnya. Pada perasaan kita. Pada perasaan kitanya, mereka terima agama secara sebahagian. Kitalah yang menerima agama, melaksanakan agama secara keseluruhan. Perasaan gitu. Cek cukar cemaking ni. Macam mana Tuhan nak bagi pertolongan? Nak bagi pertolongan kepada perjuangan kita. Kalau kita pun cukar cemaking dalam keadaan kita tidak menyempurnakan dalam diri kita. Tiba-tiba kita cukar cemaking, tapi kita punya no ni Tuhan pun ambil munak. Ambil munak ni lah. Tuhan beri dengan redha Tuhan ke, Tuhan beri dengan istidraj, munak sangat. Kita nak agama secara keseluruhan, kita nak menegakkan agama secara keseluruhan, tapi diri cukar cemaking. Akhirnya ambil munak. Tengok boleh buat ke tak? Akhirnya tak boleh buat. Bala besar pulaknya. Lepas tu kita berjuang biar betul garis agama. Kemudian Tuhan beri ke tak beri atas dunia, serah kepada Tuhan.
Moga-moga Tuhan beri dengan redha Tuhan. Bukan dengan kita nak, tapi diri kita pun tak sempurna. Kita ni memang tak akan sempurna. Kita ni. Tetapi kita kena turut jalan untuk bawa pada sempurna. Ni kalau hak asah agama belajar pun dok apa pun dok, kita memang tak sempurna. Bukan tak sempurna, tak ada agama. Mana kalau kita betul-betul ikut hak ulama susun 3 ilmu ni, ada agama. Tapi sempurna, kita pasal kita ni sempurna cukup secara mana sangat. Tapi kurang-kurangnya kita duduk atas garis agama. Jadi hak ilmu agama yang ulama bahagi ni, kita ambil ke semuanya. Cuma ulama bahagi ni untuk memudahkan kita nak mengaji. Tu je. Tu je. Untuk memudahkan kita belajar. Bukan ilmu agama ulama susun pada 3 ilmu tauhid fiqh tasawuf ni sekurang-kurangnya untuk kita ambil ikut berahi kita. Tidak. Itu bukan masuk agama secara keseluruhan. Terutama sekali ilmu akidah. Ni ilmu tauhid ni terutama sekali. Sebab nisbah ilmu tauhid dengan nak adu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain, tauhid ni adalah usul, tapak. Tak ada usul, tak ada tapak, ilmu lain banyak mana sekalipun, wa imma fiqh ke, wa imma tasawuf ke, tak ada nilai kalau tak ada tapak. Sebab nisbah, kalau kita nak adu, nak bandingkan ilmu tauhid dengan ilmu lain, ilmu tauhid ni tapak. Tapi kalau tapak je ada, tapi dia punya tiang cabang tu tak ada, tak ada pula tapak saja. Tapak je adanya. Lepas tu, bangunan ada ke tak? Tak ada. Ada tapak je. Lepas tu nak duduk mana kita? Duduk atas tapak tu je. Dah tapak ada. Bangunan tak ada. Lepas tu kalau tapak tak ada, bangunan nak buat mana? Tapi nak ceritanya, kalau nak adu tauhid dengan ilmu lain, tauhid ni umpama tapak. Kita faham kedudukan ilmu. Pembagian ilmu ulama susung ni. Ni dipanggil mabadi ilmu, muqaddimah ilmu. Kita kena letak molek lah, kena susun molek. Hak ni giang masing-masing lah ni. Giang masing-masing, atur molek, susun molek. Biar kita mengaji ni ada apa? Hala tuju orang panggil. Ni nak tahu ada tuju, kena tahu ni ada apa? Sebab saya pernah dengar dalam satu ceramah tu disebut mabadi asyarah ni dengan apa tahu disebut? Dengan bahasa standard Dengan bahasa standard. Disebut ke apa tahu? Latar belakang ke apa disebut? Apa dipanggil? Pembicaraan permulaan ilmu ni. Dengan ta'rifnya, dengan faedahnya, dengan bicaranya apa, dengan namanya apa, ilmu tu ambil daripada mana, apa hukum. Panggil apa? Saya pernah dengar sekali. Ingat kok, tapi tak catat. Kata pandai dia sebut dengan istilah baru kita lah. Kalau kata latar belakang, jadi. Panggil apa? Sinopsis. Ajin tengok tu dalam surat khabar sinopsis. Tapi sinopsis tu dah tanpa pula. Apa sinopsis? Memang Ajin tengok dalam surat khabar sinopsis. Ringkasan. Ni bukan ringkasan ni. Ni bukan ringkasan. Sinopsis ni bukan, kalau cerita tu gapo cerita, bukan gitu. Jalan cerita tau. Mana kalau cerita tu siapa pengarah dia tau. Apa gitu, bukan gitu. Bahasa orang putih ke apa? Orang putih. Mana masa dengar radio dengar tu, dia sebut mabadi asyarah ni. Tapi dah ingat nak ambil dia kata. Tapi memang latar belakang tu bukan kata latar belakang. Tapi perkataan yang diguna tu. Maknanya dia ada sebut. Jarang-jarang tu dalam radio dibawa ilmiah seumpama tu. Saya pernah dengar sekali. Dia tekan, kita nak belajar ilmu, ni kena ada panduan. Panduan apa dia panggil tak tahulah. Dia kena ada ni. Hak mabadi asyarah disebut. Permulaan hak 10 perkara ni. Tapi disebut tak sebutlah 10-10 tu. Dia cuma sebut je.
Hak ni kena ada. Orang nak ngaji ilmu agama, kena ada hak ni. Orang nak ngaji ilmu dunia pun ada hak ni. Ilmu dunia dia ada tak? Kalau kata ilmu tu, apa dia punya takrif dia? Belajar ilmu tu faedahnya apa? Ada tak? Ya. Ilmu tu ambil daripada mana ilmu tu? Kalau kita katalah matematik. Apa dia takrif ilmu matematik? Ilmu capur tolak. Ke mana? Apa mana? Apa faedah belajar ilmu matematik? Tak kena tipu dia orang. Ke mana? Lepas tu, mana keambilan ilmu matematik? Ambilannya otak kita. Tak. Ambilan otak kita ni. Ke mana? Kemudian, apa nama? Nama ilmu matematik. Nama dia. Banyak sikit lah matematik. Kalau dulu, apa nama? Hisab. Hisab tu mana apa? Kira capur ni. Kalau dulu kan ilmu hisab kan. Hisab ni mana? Capur, tolak, bahagi, kali. Itu hisab. Lalu ni matematik ke apa matematik? Tak tulis je. Sama dengan hisab tu lah. Gitu. Mana? Itu panggil apa tu? Pengenalan ilmu lah kita kata. Tak? Pengenalan ilmu, latar belakang ilmu. Semua ilmu sama. Tapi kita ni hak bicara ilmu agama ni. Sama terloh lah. Ilmunya ilmu apa, bicaranya apa, faedahnya apa, ambilannya daripada mana. Kemudian, apa hukum kita belajar ilmu ni? Fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunat ke kita belajar? Ni kata tak dapat tidak ni. Orang yang nak masuk pada suatu ilmu atas jalan yang akmal, hendaklah ia mengetahui akan mabadi yang 10. Ataupun kurang-kurang tahu sebahagian pun tak apa dah. Jangan masuk pada belajar ilmu agama tak tahu hujung pakar. Semata-mata nak tunggu isyak je. Semata tunggu isyak. Tak ada gimana dah kita orang tua ni, kita tak ada telinga. Ilmu apa? Tak tahu. Bicara apa? Tak tahu. Apa hukum belajar ilmu tu? Tak tahu. Ni juga senang. Ikut orang goreng. Tak ikut orang goreng. Orang ni mari cerita, dia tak ada. Orang ni mari cerita, dia tak ada. Cerita apa tu? Tak tahu. Senang gitu dah. Jadi kita hak dalam Aqidatun Najin ambil molek. Sebab kita nak jumpa macam mana kita Aqidatun Najin payah dah. Hak ni ilmu tauhid. Kalau ilmu fiqh kitab besar-besar adalah. Kalau kitab kecil-kecil tak ada. Kitab Arab ni. Kalau kita buka kitab-kitab Arab ada belaka 10 perkara ni. Sama dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pun sama. Kalau kita buka dalam kitab Minhajul Abidin tak ada lah. Kalau kita buka dalam Sirajut Talibin, syarah kepada Minhajul Abidin ada. Dia akan cerita 10 mabadi ilmu bagi ilmu tasawuf. Jadi kita kira buat selingang lah. Tauhid ada dalam ni, kita selingang dengan fiqh, kena selingang dengan ilmu tasawuf. Ini takrif ilmu tauhid. Dan tempat hantarannya itu zat Allah Subhanahu wa taala dan zat segala rasul daripada sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang haru. Ini hantaran dia ataupun kita panggil maudhu' di dalam bahasa Arab. Atau kita kata agenda dia. Apa maudhu', apa agenda ilmu tauhid. Agenda ilmu tauhid, sifat Allah, sifat Rasul, mana sifat wajib mustahil haru. Apa agenda kita belajar ilmu tasawuf? Agenda belajar ilmu tasawufnya adalah hak berkaitan dengan sifat-sifat hati. Agenda belajar ilmu fiqhnya hak ni hukum hakam, hak amalan bagi kita orang yang mukallaf. Itu bahasang dia. Mana kalau kita kata kok bahasang ilmu tauhid, bahasang zat Allah, sifat zat Rasul, sifat-sifat dia lah. Bahasang ilmu fiqh hak amalan kita tu, hak hukum hakam, semayang puasanya macam mana. Hak bahasang ilmu tasawuf hak berkait dengan sifat-sifat hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.